Cantik merimbun si pohon ara, tumbuh subur di tepi paya. Assalamualaikum, pembuka bicara, hamba datang penuh bergaya. Apa khabar semua pelajar-pelajar? Cikgu doakan agar semua pelajar berada dalam keadaan sihat sejahtera bersama keluarga. Pada hari ini, dalam slot Kelantan Ikhlas, Cikgu Siti Norzila binti Muhammad Nur dari SMK Tanah Merah 2, Tanah Merah Kelantan akan membincangkan salah satu topik di tingkatan 2 Geografi iaitu bab 8 Jenis dan Kemajuan Pengangkutan di Asia. Baiklah pelajar, terlebih dahulu marilah kita lihat apakah yang akan pelajar perolehi setelah mempelajari bab ini. Yang pertama, dapat mengenal pasti jaringan landasan kereta api, lapangan terbang antarabangsa dan pelabuhan utama di Asia. Yang kedua, menghuraikan kemajuan pengangkutan di Asia. Yang ketiga, menilai kesan pengangkutan terhadap masyarakat, ekonomi dan alam sekitar di Asia. Baiklah pelajar, seterusnya cikgu akan terangkan berkaitan dengan jenis pengangkutan yang terdapat di Asia. Okey, yang pertama kita ada pengangkutan darat, yang kedua pengangkutan udara dan yang ketiga pengangkutan air. Ketiga-tiga jenis pengangkutan ini cikgu akan bincangkan satu persatu. Okey, baiklah. Kita akan bincangkan terlebih dahulu berkaitan dengan pengangkutan darat yang terdapat di negara di Asia, iaitu yang paling utama sekali ialah landasan kereta api di India. Landasan ini merupakan landasan yang terbanyak di dunia, yang landasan kereta api yang berada di India ini. Panjangnya landasan kereta api ini ialah 66,687 kilometer. Kalau pelajar-pelajar tengok dalam filem-filem di filem Tamil ke filem India, memang terdapat banyak aksi-aksi yang menunjukkan para pelakon dan juga penduduk di situ menggunakan kereta api sebagai pengangkutan utama di negara India, ya. Okey. Seterusnya kita akan tengok landasan kereta api yang juga panjang yang berada di Rusia, iaitu landasan kereta api Trans-Siberian, iaitu sepanjang kira-kira 9,288 kilometer. Di gambar ini cikgu ada tunjukkan. Okey. Landasan kereta api ini menganjur dari Moskow ke Vladivostok di Rusia. Begitu panjang juga. Di negara Rusia pun banyak menggunakan landasan kereta api sebagai salah satu jalan utama di negara tersebut. Seterusnya pelajar, landasan kereta api yang berada di negara Jepun, iaitu namanya landasan kereta api Shinkansen. Okey, pelajar boleh lihat gambar yang cikgu kongsikan. Okey, pengangkutan kereta api ini berkelajuan tinggi, bullet train, iaitu berbentuk seperti peluru. Begitu hebat teknologi di negara Jepun ini. Untuk pengetahuan pelajar, negara Jepun ini adalah merupakan salah sebuah negara yang begitu efisien, yang begitu cekap dalam mengkaji dan membuat penyelidikan untuk membangunkan lebih moden, lebih maju lagi rangkaian pengangkutan di negaranya. Okey, berbalik kepada kereta api yang moden ini, yang berada di negara Jepun ini, kelajuannya ialah 320 km sejam. Begitu laju. Kalau kita boleh bayangkan, tak tergambar kelajuannya. Ya. Cepat sampai ke destinasi yang kita hendak tuju.
Kalau pelajar berpeluang menziarahi ataupun melancong ke negara Jepun, bolehlah mencuba untuk menaiki kereta api yang berkelajuan tinggi ini ya. Okey, seterusnya baik kita kenali kereta api berkelajuan tinggi yang terdapat di Korea Selatan. Untuk pengetahuan pelajar juga, Korea Selatan juga merupakan salah sebuah negara yang begitu maju dalam bidang pengangkutan ini ya. Okey, kita dapat lihat kemajuannya bukan sahaja kereta apinya berada di darat, tetapi kereta api di Korea Selatan ini juga berada di dalam laut, dasar laut. Begitu teknologinya begitu canggih ya pelajar. Okey, panjang kereta api ini ialah 61.1 kilometer yang berada di Suzhou. Yang satu lagi ialah di Wonju, Kangyeon iaitu 120.7 kilometer. Manakala kereta api yang di landasan Gyeongbu 417.4 kilometer. Di Honam 182.3 kilometer yang mempunyai kelajuan 350 km sejam. Lagi laju daripada kereta api di Jepun. Untuk pengetahuan pelajar, kemodenan kereta api ini semakin tahun dia semakin meningkat. Sebab dia selalu mencari kemajuan dalam sistem ataupun rangkaian pengangkutan di negara-negara seperti Korea Selatan dan juga Jepun. Okey, seterusnya pelajar, kita kenali landasan kereta api berkelajuan tinggi juga yang berada di negara China iaitu Beijing, Shanghai. Okey, masa yang diambil antara perjalanan dari Beijing ke Shanghai dapat dipendekkan. Kalau pelajar dapat lihat peta yang mana bukan sesuatu yang pendek ataupun jaraknya di antara daripada Beijing hendak ke Shanghai. Okey, kelajuannya mengambil masa 250 km sejam hingga 300 km sejam kelajuan kereta api ini. Kalau kita dapati dianya memang berteknologi tinggi ya pelajar. Okey, seterusnya cikgu paparkan di sini ialah peta jaringan landasan kereta api utama yang terdapat di Asia, di negara-negara yang cikgu sebutkan tadi. Pelajar juga boleh merujuk peta ini di dalam buku teks tingkatan 2. Okey, baiklah pelajar. Seterusnya kita cikgu kongsikan juga ialah jaringan pengangkutan udara. Tadi cikgu dah terangkan tentang pengangkutan darat. Okey, cikgu masuk ke slide seterusnya ialah berkaitan dengan pengangkutan udara yang terdapat di Asia. Okey, ada beberapa buah negara di Asia yang memiliki kemajuan yang begitu moden, yang begitu canggih, terutamanya bagi pengangkutan udara. Yang cikgu maksudkan ialah landasan kapal terbang. Di paparan ini cikgu kongsikan di antara kemajuan pengangkutan udara yang terdapat di Asia ialah seperti lapangan terbang antarabangsa Changi yang berada di Singapura, lapangan terbang antarabangsa Dubai yang berada di UAE ataupun Emirat Arab Bersatu. Kemudian lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur yang berada di negara kita Malaysia. Lapangan terbang antarabangsa Tokyo berada di Jepun. Lapangan terbang antarabangsa Hong Kong. Lapangan terbang antarabangsa yang berada di Rusia iaitu Moskow. Okey, baiklah pelajar. Seterusnya cikgu akan pergi satu persatu lapangan terbang yang cikgu sebutkan tadi. Iaitu yang pertama ialah kita kenali lapangan terbang antarabangsa Domodedovo yang berada di Moskow, Rusia. Yang cikgu kongsikan ini adalah gambar kapal terbang yang dimiliki oleh negara Rusia. Begitu besar dan begitu gah sekali. Okey.
sebagaimana yang kita ketahui, lapangan terbang ini merupakan salah satu jalan masuk utama ke sesebuah negara selain daripada jalan darat dan jalan air. Jadi, lapangan terbang antarabangsa Domodedovo di Moskow ini merupakan had penerbangan terbesar di Rusia, iaitu kalau kita dapati pada tahun 2016 sahaja dia telah mengendalikan sebanyak 28.5 juta penumpang. Begitu skalanya begitu besar sekali. Ini menggambarkan keadaan di Rusia begitu sibuk dan begitu ramai pelancong daripada dalam ataupun luar negara. Seterusnya cikgu paparkan di sini ialah lapangan terbang antarabangsa Dubai. Yang ni yang paling canggih dan paling sibuk sekali di dunia, iaitu yang berada di Emirat Arab Bersatu ataupun UAE. Lapangan terbang tersibuk di dunia pada tahun 2016 dikatakan dia telah mengendalikan 83.6 juta penumpang. Okey, lagi banyak daripada negara Rusia tadi. Ramainya orang nak pergi melihat negara Arab ini, Dubai. Okey, baiklah pelajar. Seterusnya cikgu akan terangkan berkaitan dengan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur ataupun KLIA yang tidak kurang hebatnya juga yang berada di negara kita, Malaysia. Juga merupakan hub penerbangan utama di Asia Tenggara. Jadi kita patut berbangga dan bersyukur kerana negara kita mempunyai landasan kapal terbang yang begitu canggih, moden dan hebat, terutamanya dalam kalangan negara-negara Asia Tenggara. Okey, pada tahun 2016, 52.6 juta penumpang telah dikendalikan oleh lapangan terbang Kuala Lumpur di negara kita. Jadi dalam skala ini kita tengok begitu ramailah penumpang daripada luar negara yang datang ke negara kita untuk melawat negara kita, Malaysia. Kita patut bersyukur. Okey, seterusnya ialah lapangan terbang yang paling utama juga di Asia ialah lapangan terbang antarabangsa Chengdu yang berada di negara China. Ini merupakan hub penerbangan terbesar di negara China di antara jalan tengah, di antara barat dan juga tengah-tengah. Okey, di negara China. Negara China sendiri pun sudah menunjukkan negara yang paling besar di Asia Tenggara. Okey, pada tahun 2016, 46.0 juta penumpang telah dikendalikan oleh lapangan terbang antarabangsa Chengdu di China. Okey, baiklah pelajar. Seterusnya, lapangan terbang antarabangsa Tokyo yang berada di negara Jepun, iaitu negara matahari terbit. Lapangan terbang ini merupakan lapangan terbang utama yang dikenali sebagai di Tokyo. Okey, pada tahun 2016 sebanyak 80 juta penumpang telah dikendalikan oleh lapangan terbang antarabangsa Tokyo. Okey, yang terakhirnya ialah lapangan terbang antarabangsa Hong Kong. Okey, lapangan terbang antarabangsa Hong Kong ini lapangan terbang yang tersangatlah unik. Kerana apa? Kerana lapangan terbang ini landasannya dibina daripada penambakan laut. Tapak dia tu, landasan tu daripada penambakan laut. Begitu canggih sekali teknologi yang dikendalikan oleh Hong Kong ini. Boleh menambak kawasan laut untuk dijadikan landasan kapal terbang. Okey, pada tahun 2016, 70.5 juta penumpang telah dikendalikan oleh lapangan terbang antarabangsa Hong Kong. Yang cikgu share di sini, tengok, boleh pelajar tengok, itu adalah kapal terbang yang dimiliki oleh Hong Kong. Sayapnya tu, ekornya tu berwarna kuning. Kalau kita tengok di udara, kita akan kenali ini adalah kapal terbang Hong Kong. Okey, seterusnya pelajar, pengangkutan cikgu terlupa tadi, ada satu lagi iaitu lapangan terbang antarabangsa Changi yang berada di Singapura, iaitu lapangan terbang terbaik di dunia. Okey,
kerana kecanggihannya, kemodenannya. Lapangan terbang ini kalau pelajar dapat lihat yang cikgu kongsikan gambarnya seperti berada di dalam taman. Begitu cantik sekali, begitu mesra alam. Dikelilingi oleh pokok-pokok hutan. Okey, pada tahun 2016, lapangan terbang Changi ini di Singapura telah mengendalikan 58.7 juta penumpang. Dah menyamai negara kita Kuala Lumpur. Walaupun kecil negaranya Singapura, tetapi pelancong-pelancong yang datang daripada pelbagai negara di dunia ini begitu tertarik, begitu minat sekali untuk mengenali negara Singapura, terutamanya untuk tengok secara lebih dekat lapangan terbang yang paling baik di dunia ini. Okey, seterusnya pelajar, kita akan tengok pula berkaitan dengan pelabuhan pengangkutan air di Asia. Okey, di sini pelajar juga boleh merujuk buku teks tingkatan 2 yang mana boleh melihat dengan secara lebih dekat lagi. Okey, pelabuhan-pelabuhan utama yang dikongsikan dalam bab ini untuk kita kenali secara lebih mendalam lagi. Okey, kita akan pergi satu persatu pelajar. Okey, baiklah. Kita tengok dulu pelabuhan Jawaharlal yang berada di India, iaitu pelabuhan kontena terbesar di negara India. Pelabuhan ini telah mengendalikan 55% kontena. Kontena ini adalah barang-barang yang diisi, yang dipindahkan ke kapal-kapal kontena untuk import ataupun diekspor. Urusan ekspor ini import ke negara-negara yang telah membuat urusan perniagaan ataupun jual beli. Kalau pelajar-pelajar tengok di paparan yang cikgu sediakan ini, begitu sibuk sekali pelabuhan di Jawaharlal, India. Okey, seterusnya yang kedua ialah pelabuhan Tokyo di negara Jepun. Juga mengendalikan pelbagai barangan seperti barangan runcit, makanan, kertas, bahan-bahan binaan untuk keperluan rakyatnya di Jepun, rakyat tempatan, dan juga untuk diekspor ke luar negara. Kita pun tahu negara Jepun ini merupakan negara yang paling baik, paling canggih dari segi teknologinya, kan. Jadi banyak yang barang-barang yang negara kita sendiri import dari negara Jepun. Okey, baiklah pelajar. Seterusnya ialah pelabuhan Hong Kong. Okey, pelabuhan Hong Kong ni pelabuhan yang paling sibuk di dunia. Kawasan pelabuhan dia terlindung secara semula jadi daripada bencana alam. Tempat pelabuhan dia tu, kawasan pantai ataupun laut dia tu terlindung daripada bencana alam, sama ada daripada ribut ataupun daripada angin yang ataupun laut yang bergelora. Okey, pelabuhan ini cukup efisien dan sistematik dalam mengendalikan kontena-kontena ataupun barang-barang yang sampai di pelabuhan Hong Kong ini. Begitu susun aturnya, begitu canggih, memperincikan secara lebih detail kalau pelajar dapat mendalaminya secara lebih mendalam lagi. Sama ada dari segi pembacaan-pembacaan kita. Okey, seterusnya ialah pelabuhan Singapura. Okey, walaupun negara Singapura ni negaranya kecil saja, kita tengok di peta. Okey, tetapi pelabuhan Singapura ini dapat menampung kira-kira 1,000 kapal ataupun kontena pada satu-satu masa. Bermakna pelabuhan Singapura ini telah direka dengan begitu baik sekali, walaupun negaranya kecil. Okey. Seterusnya pelajar, kita akan tengok kemajuan pengangkutan di Asia yang telah dipilih untuk kita kaji pada bab ini dalam tingkatan 2. Okey, yang pertama ialah kita pilih jaringan landasan kereta api Shinkansen di Jepun. Kenapa dalam banyak-banyak
jaringan pengangkutan di Asia ni kita pilih Jepun. Okey, kerana jaringan landasan kereta api Shinkansen ini begitu istimewa. Begitu yang pertama ialah rangkaian jalan pengangkutan darat paling efisien dan canggih. Bukan sahaja di negara Jepun, tetapi di Asia. Di seluruh Asia. Paling canggih, paling efisien. Yang kedua, jaringan landasan kereta api ini menghubungkan 4 pulau utama di negara Jepun. Okey, sebagaimana yang kita ketahui, pelajar-pelajar, negara Jepun ini merupakan negara kepulauan. Ia berada di kawasan kepulauan. Kalau pelajar lihat di peta dunia. Okey, 4 pulau utama yang terdapat di negara Jepun ini pelajar ialah seperti Hokkaido, Honshu, Shikoku dan Kyushu. Okey, pulau-pulau ini telah dihubungkan dengan jaringan landasan kereta api yang begitu canggih. Kalau pelajar boleh bayangkan, seperti kita berada di di bandar Tokyo contoh, kita hendak ke 4 buah pulau ini sekejap sahaja dengan menggunakan jaringan kereta api yang berkelajuan tinggi ataupun dipanggil bullet train. Okey. Yang keempat, jaringan landasan kereta api Shinkansen di Jepun ini dikendalikan oleh Japanese National Railways ataupun JNR singkatannya. Okey, ini salah sebuah syarikat yang mengendalikan urusan pengangkutan yang paling canggih ni, kereta api yang paling canggih di negara Jepun ini. Okey. Kereta api ini melalui bandar metropolitan. Okey, bandar yang paling sibuk, paling ramai, paling padat penduduk di dunia. Dikenali sebagai bandar metropolitan, iaitu Tokyo, Nagoya, Kyoto dan Osaka. Kalau pelajar-pelajar pernah melihat filem-filem Jepun, pelajar akan dapati rakyat di negaranya tidak menggunakan kenderaan apabila memasuki bandar Tokyo ini. Kebanyakannya berjalan kaki ataupun menggunakan kenderaan awam. Okey, supaya tidak berlaku banyak pencemaran alam daripada asap-asap kenderaan. Begitu bagus sekali negara Jepun ini menjaga dari segi pencemaran alam. Okey. Kereta api Shinkansen di Jepun ini telah mengendalikan 358 perkhidmatan dalam masa sehari. Pelajar bayangkan, sebanyak 358. Banyak tu kan? Setiap hari daripada pagi sampai ke malam. Jadi tidak ada masalah untuk rakyatnya bergerak untuk pergi kerja ataupun ke mana-mana tempat yang hendak dituju ataupun yang disukai. Okey, kira-kira 445,000 penumpang menggunakan kereta api ini pada setiap hari. Bayangkan 445,000, begitu banyak sekali. Okey, rakyat Jepun menggunakan kenderaan awam ini. Okey, baiklah pelajar. Seterusnya kita tengok lagi gambar yang cikgu kongsikan kereta api Shinkansen yang begitu canggih ini, yang diimplementasikan daripada bentuk burung, begitu aerodinamik. Dia punya kepala kereta apinya adalah keistimewaannya. Pelajar boleh membuat pembacaan, okey, melalui buku, teks ataupun dalam internet. Kenapa kereta api ini berbentuk seperti paruh burung? Okey, baiklah pelajar. Seterusnya, ini adalah peta landasan kereta api berkelajuan tinggi yang terdapat di negara Jepun yang menghubungkan Hakodate ke Kagoshima. Okey, pelajar boleh merujuk buku teks juga, ada cikgu kongsikan. Okey, yang mana landasan kereta api ini telah menghubungkan bandar-bandar utama menuju dari Hakodate, dari bandarnya ke
Kagoshima ya. Okey. Seterusnya pelajar, cikgu akan kongsikan pula ialah berkaitan dengan lapangan terbang antarabangsa Dubai. Ini pengangkutan udara yang paling canggih di Asia, yang paling sibuk, yang paling moden, iaitu lapangan terbang antarabangsa Dubai. Pelajar-pelajar boleh lihat paparan yang cikgu sediakan ini, terdapat satu pokok yang merupakan identiti bagi negara Dubai ataupun Emirat Arab Bersatu. Pokok apa ni? Ya, betul. Ini adalah pokok kurma. Okey, diletakkan di tengah-tengah dalam dalam lapangan terbang itulah. Yang apabila kita masuk, kita boleh lihat. Okey, baiklah pelajar. Seterusnya, cikgu, ini adalah gambar di kawasan luar. Lapangan tadi di dalam kawasan di dalam, yang ni di luar. Itu adalah landasan kapal terbang antarabangsa Dubai. Begitu luas, begitu canggih sekali. Okey, baiklah pelajar. Seterusnya, cikgu akan terangkan kenapa lapangan terbang antarabangsa Dubai ini ataupun UAE ini diambil untuk diterangkan, dipilih sebagai sebuah lapangan terbang yang tercanggih di Asia. Okey, yang pertama, lapangan terbang ini terletak di Emirat Arab Bersatu ataupun UAE di Dubai. Dubai ini merupakan sebuah negara metropolis ataupun negeri lah, dalam negara dia tu metropolis terbesar, moden dan masyhur. Apabila kita sebut saja Dubai, mesti kita terbayang Pak Arab lah kan. Yang pakai serbang kan. Okey. Dia merupakan sebuah metropolis, iaitu bandar yang moden. Okey. Yang ketiga, lapangan terbang ini paling moden dan paling sibuk di dunia. Dengan kecanggihannya, dengan kemodenannya, untuk pengetahuan pelajar, lapangan terbang ini juga pernah masuk ke National Geographic. Kalau pelajar pernah tengok, telah dikaji oleh pengkaji-pengkaji, wartawan-wartawan daripada negara Eropah. Okey, terdapat 3 terminal yang dapat menampung 90 juta penumpang dalam masa setahun. 3 terminal di lapangan terbang ini. Begitu hebat sekali kan? Okey, yang kelima, Dubai ini merupakan hub penerbangan terbesar di Asia Barat. Jalan ataupun pintu masuk utama di Asia Barat. Okey, yang keenam, lapangan terbang antarabangsa Dubai ini ialah ketiga terbesar di dunia selepas Beijing dan Atlanta. Okey, kita dapat bayangkanlah begitu besar sekali. Kalau kita dapat berkunjung ke sana, mesti kita rasa sangat bertuah dan sangat teruja. Okey, baiklah pelajar. Seterusnya, okey, kita akan tengok pelabuhan yang dipilih untuk pelajar-pelajar mendalaminya di bab ini, iaitu pelabuhan Hong Kong. Di sini cikgu kongsikan gambar pelabuhan Hong Kong yang begitu canggih juga, begitu efisien, begitu sistematik, kan, begitu cantik sekali, teratur susunan kontena-kontenanya, kan. Okey, baiklah pelajar. Seterusnya, okey, kenapa begitu istimewa sekali pelabuhan Hong Kong ini? Kerana yang pertama, kedudukannya begitu strategik, berada di Laut Cina Selatan. Secara semula jadinya, pelabuhan ini adalah terlindung. Itu istimewanya kedudukan pelabuhan Hong Kong ini. Manakala dasar lautnya pula dalam. Sebab itulah pelabuhan ini pelabuhan paling sibuk ataupun paling masyhur di rantau Asia Tenggara dan juga Asia Timur. Okey, yang ketiga, pelabuhan ini telah dikontrol ataupun dikendalikan, dikawal segala aktiviti
kargo dan kontena yang memasuki pelabuhan ini oleh Jabatan Marine Hong Kong. Okey, sama seperti negara kita jugalah. Okey, setiap pelabuhan mesti dikawal, mesti dikendalikan oleh sesebuah jabatan untuk menjamin keselamatan pelabuhan tersebut. Sebab di situ, di kawasan pelabuhan ini, terdapat banyak barang-barang yang untuk urusan ekspor dan juga import, barang-barang berharga. Okey, yang keempat, pelabuhan Hong Kong ini juga merupakan pemangkin pembangunan Hong Kong sendiri, kerana ia merupakan laluan perdagangan dunia. Okey, pelabuhan Hong Kong ini begitu cantiklah, strategik. Sebab mana-mana kapal yang hendak berlayar, dia mesti lalu di laluan pelabuhan Hong Kong ini. Singgah ke sini dulu. Okey, untuk data pada tahun 2016, pelabuhan Hong Kong ini telah mengendalikan 19.8 juta kontena. Begitu banyak sekali kontena, 19.8 juta pelajar. Boleh bayangkan. Okey, yang keenam, pelabuhan Hong Kong ini dapat meningkatkan darjah ketersampaian. Apa itu darjah ketersampaian? Iaitu mobility, pergerakan penumpang yang menggunakan pelabuhan ini sebanyak 24.91 juta penumpang telah menggunakan pelabuhan Hong Kong. Okey. Baiklah pelajar, seterusnya kita akan tengok kesan pengangkutan terhadap masyarakat, ekonomi dan alam sekitar di Asia. Okey, tidak dapat dinafikan lagi apabila kita mempunyai kemajuan, pembangunan sama ada dalam bidang pengangkutan darat, pengangkutan air dan pengangkutan udara, dianya akan memberikan impak ataupun kesan kepada masyarakat, ekonomi dan juga alam sekitar khususnya. Okey, cikgu akan terangkan satu persatu kesan pengangkutan ini terhadap masyarakat terlebih dahulu, merangkumi pengangkutan udara, pengangkutan air dan juga pengangkutan darat. Okey, terhadap masyarakat, yang pertama, dapat memendekkan masa perjalanan. Ini kesan positif lah. Okey, kalau kita menggunakan kapal terbang, okey, beza dengan kita menggunakan kereta ataupun bas. Jadi kapal terbang lebih cepat masa perjalanannya berbanding dengan kereta ataupun bas. Dapat dipendekkan. Itu dapat memberi kemudahanlah kepada penduduk setempat ataupun penduduk masyarakat antara bangsa. Yang kedua, dapat meningkatkan taraf hidup penduduk. Okey pelajar, dengan adanya pengangkutan sama ada darat, udara ataupun air, okey, taraf hidup penduduk di sesebuah negara dapat dipertingkatkan apabila banyak peluang pekerjaan telah terbuka apabila kemajuan ataupun kemodenan pengangkutan ini dalam sesebuah negara. Yang ketiga, dapat meningkatkan integrasi. Okey, apa maksud integrasi? Iaitu perpaduan. Terutamanya perpaduan kaum sama ada dalam masyarakat tempatan ataupun masyarakat antara bangsa. Pelajar, okey, kita dapat mengenali pelancong-pelancong daripada luar negara seperti pelancong daripada Eropah, pelancong daripada Asia Barat, okey, Pak Arab, Mak Saleh, okey. Dengan adanya pengangkutan udara, mereka juga dapat mengenali budaya dalam negara kita apabila berkunjung ataupun melawat ke negara kita. Yang keempat, dapat meningkatkan darjah ketersampaian. Okey, cepat, mudah dihubungi untuk pergi ke sesuatu tempat ataupun lokasi dengan adanya jalan pengangkutan udara, jalan pengangkutan air dan jalan pengangkutan darat. Yang kelima, dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas. Yang ni yang paling disukai sekali apabila kita memiliki kemajuan ataupun kemodenan dalam pengangkutan. Kenapa? Sebab kita manusia sekarang mengejar masa.
Jadi kalau kita dapat memendekkan jarak perjalanan kita untuk sampai ke sesuatu destinasi, kita akan rasa lebih gembira ataupun lebih seronok. Okey, yang keenam, dapat mewujudkan banyak peluang pekerjaan, terutamanya kepada penduduk ataupun rakyat tempatan. Membuka peluang banyak pekerjaan dalam pelbagai sektor, sama ada pembinaan dan bidang profesional dan sebagainya. Okey, baiklah pelajar, seterusnya kita akan lihat kesan pengangkutan ini terhadap ekonomi. Okey, yang pertama, bandar akan berkembang menjadi hub perdagangan seperti di negara Tokyo, Kyoto, Nagoya dan Osaka di Jepun. Okey, bandar apabila maju dari segi pengangkutan ini, dia akan cepat maju dan berkembang menjadi daripada bandar menjadi bandaraya, daripada bandaraya menjadi bandar metropolitan dan metropolis, lebih tinggi lagi. Okey, seterusnya yang kedua, okey, pembinaan pusat rekreasi dan hotel bertaraf antarabangsa dapat diwujudkan apabila adanya kemajuan dalam bidang pengangkutan ini, seperti Burj di Arab di Dubai, iaitu hotel bertaraf 5 bintang. Bukan 5 bintang lah, tak tahu berapa bintang dah, 10 bintang pun boleh kita kategorikan. Kerana begitu canggih hotel ini, melalui pembacaan, kita tengok dalam internet, berada di tengah-tengah lautan. Begitu cantik sekali, begitu moden sekali. Kosnya semalaman saja sudah ribu-riban dah pelajar. Kalau kita nak menginap di hotel ini. Bagi pedagang-pedagang yang kaya raya memang akan berada di sinilah. Okey, yang ketiga, dapat memperkembangkan perdagangan domestik dan antarabangsa. Dari segi ekonomi, perdagangan tempatan dapat berkembang luas. Pasaran juga dapat diperluaskan dengan adanya kemajuan dalam bidang pengangkutan ini, terutamanya pengangkutan udara. Okey, dengan adanya landasan lapangan terbang yang begitu canggih, okey, pasaran kita lebih terbuka luas lagi. Okey, yang keempat, dapat memajukan sektor pertanian, perindustrian dan pelancongan. Yang ini yang paling disukai lah bagi sesebuah negara apabila pelancongan dia, sektor pelancongan dia berkembang maju, berkembang pesat. Sebab apabila sektor pelancongan ini berkembang maju, meningkat, ramai pelancong daripada luar akan datang ke negara kita. Hal ini dapat meningkatkan taraf ekonomi rakyat tempatan. Kerana ramai dalam kalangan rakyat yang bekerja dalam sektor di hotel, perkhidmatan dan sebagainya. Yang kelima ialah berlaku pertukaran mata wang asing. Yang ini dapat menjana ekonomi negara apabila ramai-ramai pelancong daripada luar negara datang membeli belah, melancong di dalam negara. Tak kiralah negara kita ataupun negara yang ada di Asia ini. Okey, baiklah pelajar, seterusnya kesan kepada alam sekitar. Okey. Kesan pengangkutan ini terhadap alam sekitar ada dua pelajar, iaitu yang pertama kesan positif dan yang kedua ialah kesan negatif. Okey, cikgu akan terangkan kesan positif terlebih dahulu. Okey, kesan positif ialah yang pertama, dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Okey, rupa-rupanya di sebalik kemodenan, kemajuan dalam bidang pengangkutan seperti pengangkutan darat, iaitu landasan kereta api ni, seperti kereta api berkelajuan tinggi, dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Kenapa pelajar? Ya, kerana tidak menggunakan minyak ataupun minyak diesel yang boleh menyebabkan pencemaran alam apabila mengeluarkan asap. Jadi kereta api ini menggunakan elektrik. Apabila menggunakan elektrik tidak mengeluarkan asap. Jadi hal ini dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Bagus. Okey, yang kedua, kesan positifnya ialah berlaku perubahan landscape yang menarik, iaitu lebih mesra
alam. Di tempat seperti contoh yang cikgu bagi tadi, iaitu di kawasan pelabuhan Hong Kong yang dahulunya ialah laut yang tidak begitu menarik, kan. Telah ditambak menjadi pelabuhan yang begitu moden, yang begitu canggih. Telah merubah landscape di kawasan tersebut. Begitu juga di kawasan yang dibina landasan kapal terbang. Yang dahulunya landscape-nya hutan, tetapi apabila dibina lapangan terbang seperti di Singapura, ditanam balik hutan tu menjadi mesra alam, kawasan lapangan terbangnya, ya. Dapat menghirup udara segar selain daripada dapat melihat kawasan lapangan terbang yang begitu canggih. Okey, baiklah pelajar, seterusnya ialah kesan negatif. Okey, baiklah, tidak dapat dinafikan lagi lah apabila kita membangun, mempunyai kemajuan di sesebuah negara, hal ini tidak dapat dinafikan, iaitu berlakunya kesan negatif, ya. Okey, yang pertama ialah berlakunya pencemaran bunyi, ya. Okey, berlaku pencemaran bunyi di mana? Di kawasan lapangan terbang. Okey. Bunyi kapal terbang yang naik dan juga kapal terbang yang turun. Okey. Hal ini sedikit sebanyak telah mengganggu ketenteraman penduduk di kawasan sekitar yang berada dekat dengan lapangan terbang, pelajar. Okey, bunyi bising lah, tetapi orang kata alah bisa tegar biasa. Kalau dah biasa, okeylah. Okey. Seterusnya ialah yang kedua ialah pencemaran air. Okey, pencemaran air ni banyak berlaku di kawasan mana? Okey, mestilah apabila kita sebut air, berlaku di lautan lah. Okey. Hal ini berlaku akibat daripada tumpahan minyak daripada kapal-kapal yang membawa barang atau membawa kontena. Kadang-kadang kapal besar ini dia telah cuci tangki dia. Jadi bahan-bahan daripada kapal itu telah disalurkan ke kawasan laut lah, air laut. Jadi hal ini telah menyebabkan kepupusan hidupan akuatik di laut, ikan, hidupan tumbuhan yang berada di lautan. Itu dari segi kesan negatif dia. Yang ketiga, berlaku kemusnahan hutan ataupun kawasan tadahan air. Okey. Hal ini berlaku akibat daripada pembinaan lebuh raya ataupun jaringan jalan kereta api dan juga lapangan terbang. Apabila kita hendak membina lapangan terbang ataupun landasan kereta api, sudah tidak dapat disangka lagi, kita terpaksa mencuci ataupun menghilangkan kawasan hutan untuk dijadikan lapangan terbang ataupun kawasan landasan kereta api yang luas. Jadi sebahagian hutan telah diterangkan, menyebabkan kawasan tersebut sudah hilang kawasan tadahan air. Ya. Okey, baiklah pelajar. Setelah mempelajari bab 8 jenis dan kemajuan pengangkutan di Asia, cikgu ada sediakan latih diri untuk pelajar uji kembali apa yang telah dipelajari pada hari ini, ya. Okey, yang pertama, pelajar boleh menjawab soalan-soalan ini bersama dengan rakan-rakan dan juga dengan bimbingan guru. Yang pertama, di manakah terletaknya landasan kereta api Shinkansen? Okey, masih ingat lagi di negara mana? Okey, yang kedua, namakan 5 lapangan terbang utama di Asia. Okey. Yang ketiga, apakah nama pelabuhan yang terletak di India? Okey, ingat lagi? Okey, yang keempat, huraikan kesan kemajuan pengangkutan udara di Dubai terhadap masyarakat antarabangsa. Okey, dan yang kelima, berikan 3 kesan pembinaan pelabuhan kepada alam sekitar. Okey, pelajar dapat jawabnya. Okey, dengan baik. Cikgu doakan pelajar berjaya di dalam pelajaran dan juga di dalam
kehidupan. Terima kasih kerana menonton slot bersama cikgu. Jadi kita akan jumpa lagi di suatu masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.